Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa auladana fi dinika. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim al-'azizil hakim. Wa ba'du, muslimin muslimat yang bersama pada petang ini rahimahullah. Alhamdulillah, kita sambung semula pembacaan kitab Safinatun Najah kita yang kita berhenti agak lama lah, dan kita kembali balik pada jadual hari Isnin sebelah petang. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada kita bersama insya-Allah. Hari ini kita sambung di muka surat yang ke-36. Kita akan baca tajuk syurut at-tayammum, syarat-syarat tayamum insya-Allah. Baik, kita dah baca sebelum ini maklumat asas asbab tentang sebab-sebab kepada tayamum. Hari ini kita ambil syarat-syarat tayamum di muka surat yang ke-36. Qala asy-syekh al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Faslun syurutut tayammumi 'asyaratun. Syarat-syarat untuk sah tayamum itu ada 10 perkara. An yakuna biturabin. Yang pertama, tayamum adalah, kita tengoklah, kita baca matan tu sambil-sambil kita terjemahkan. Sambil kita baca yang terjemahannya. An yakuna biturabin. Tayamum adalah dengan menggunakan debu tanah. Mazhab Imam Syafi'i mestilah dengan menggunakan debu daripada tanah. Mesti debu daripada tanah. Kemudian wa ayyakuna turabu tahiran. Yang kedua, hendaklah debu tanah tersebut adalah debu yang suci. Tidak ada padanya najis ataupun tidak, bukanlah tanah yang yang telah dicampuri oleh air kencing ataupun yang telah dicampuri oleh tahik-tahik binatang dan sebagainya yang najis lah. Jadi mestilah tahir, yang tahir, suci dan bersih daripada najis. Wa alla yakuna musta'malan, dan hendaklah debu tanah itu bukan debu yang musta'mal, debu yang telah disapu di muka tu untuk basuhan, untuk sapuan. Janganlah diambil balik, dihimpun. Jadi yang debu yang telah digunakan itulah debu yang musta'mal. Janganlah, bukanlah debu tanah yang musta'mal. Yang keempat, syarat yang keempat, wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Dan janganlah debu tanah tersebut bercampur, yukhalituhu ini bercampur padanya itu daqiqun wa nahwuhu, bercampur dengan perkara yang benda-benda seperti tepung dan yang sama seperti dengan tepung itu. Contohnya debu tanah tu ditabuk bedak dalam tu, bercampur dah, nampak putih bedak dengan tanah, tak boleh dah. Dia mesti debu tanah yang 100% debu tanah. Yang keempatnya, tepung dan seumpamanya tidak saling bercampur dengan debu tanah tersebut. Janganlah
bercampur akan debu tanah itu dengan benda-benda seperti tepung dan sebagainya, benda asing. Yang kelimanya wa an yaqsidahu, wa an yaqsidahu. Yang kelima, orang yang ingin bertayamum hendaklah menginginkan menuju kepada debu tersebut. Al-qasdu, mestilah disebut menginginkan. Jadi kita akan sebutlah apa maksud menginginkan tadi. Maksud qasdu di situ untuk diambil dan digunakan bagi tujuan tayamum. Mestilah ada qasad. Kemudian wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Yang keenam, syarat yang keenam, hendaklah orang yang bertayamum hendaklah menyapu mukanya dan kedua-dua tangannya dengan 2 kali tepuk. Mestilah 2 kali ambil tanah. Mesti 2 kali dia ambil tanah. Tak boleh dengan 1 ambil saja. Sekurang-kurangnya mesti 2 kali. Mestilah 2 kali tepuk tanah tu untuk diambil. Diambil tanah di bawah tu mesti pertama sekali, dan kemudian yang kali kedua. Sekurang-kurangnya mesti 2. Tak boleh cukup dengan sebelah, dengan sapu sekali ambil saja. Okey. Dia mesti dengan darbatain, dengan 2 kali tepuk. Kita baca dulu matan dia dan terjemahan dia, nanti kita akan tengok huraian insya-Allah. Kemudian wa an yuzilan najasata awwalan. Yang ke-7, orang yang ingin bertayamum hendaklah menghilangkan najis. Jadi najis-najis yang tidak dimaafkan pada badannya itu, hendaklah menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang ada pada mana-mana anggota badannya terlebih dahulu sebelum dia bertayamum. Maksudnya dia kena bersihkan tubuhnya tu daripada najis dulu. Sekiranya dia belum menghilangkan najis daripada tubuhnya, maka tayamumnya belum diambil kira lagi, belum sah lagi. Yang ke-8, syarat yang ke-8, orang yang ingin bertayamum sekiranya dia belum tahu arah kiblat, hendaklah dia menentukan terlebih dahulu. Hendaklah yang ke-8, wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Hendaklah dia berijtihad menentukan arah kiblat terlebih dahulu sebelum dia memulakan tayamum. Mestilah dia pastikan arah kiblatnya dulu sebelum dia memulakan tayamum. Wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Yang ke-9-nya, wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Yang ke-9, tayamum hendaklah dilakukan setelah masuk waktu solat. Tayamum hendaklah dilakukan setelah selesai masuk waktu solat. Dan yang terakhir, yang 10, syarat yang ke-10, wa an yatayammama likulli fardin. Hendaklah orang yang bertayamum, hendaklah 10, orang yang bertayamum hendaklah bertayamum untuk setiap kali ibadat fardu. Mestilah dia bertayamum untuk setiap kali ingin menunaikan ibadat fardu. Ibadat fardu yang ingin dilakukan. Itu 10 syarat yang dinyatakan dalam kitab kita ini yang berkaitan dengan syarat sah tayamum. Kita pergi satu-satu insya-Allah. Yang pertama, tayamum adalah dengan menggunakan debu tanah. Mestilah dengan turab. Sa'idan. Sa'idan ini turab. Sebab dalam disebut sa'idan tayyiban itu mestilah dengan debu tanah. Di sisi mazhab Imam Syafi'i mestilah dengan debu tanah. Semua jenis tanah lah, semua jenis debu tanah, selagi bukanlah dia itu batu ataupun kayu dan sebagainya, mesti debu tanah. Mestilah debu daripada tanah. Okey, itu jelas lah. Yang kedua, kita dah sebut tadi, mestilah debu tanah itu debu yang suci. Ini bukan yang
kawasan debu tanah tapak itu telah dikencing oleh anjing depan mata kita secara jelas. Jadi kita tahu tempat itu tempat yang telah kena dengan najis. Maka itu najislah debu tanah tersebut, telah mutanajis. Maka tak boleh kita gunakan debu tanah tersebut. Sebab telah bercampur padanya dengan najis. Okey. Mestilah dia tu tahiran. Adalah dalam dalil Quran su'idan tayyiban. Su'idan tayyiban itu dalam ayat Quran bermaksud turaban tahiran, tanah yang suci. Syarat yang ketiga bukanlah yang musta'mal, bukanlah musta'mal, yang musta'mal pada telah digunakan untuk tayamum yang sebelumnya lah, ataupun debu tanah yang telah digunakan untuk membasuh najis mughalladhah, debu tanah yang telah dicampur dengan air untuk basuhan najis mughalladhah tu, kemudian dia keringkan balik. Itu pun contoh yang musta'mal, yang musta'mal. Mestilah debu tanah yang belum lagi digunakan. Yang debu tanah itu pun maksud debu tanah yang jadi musta'mal tu sekiranya dia basuhan yang ketujuh lah. Basuhan yang ketujuh. Kalau basuhan sebelum benda itu dia akan jadi hukum mutanajis. Itu kita kena tengok dalam bab tajuk membasuh najis. Tajuk membasuh najis dia akan terang secara terperinci masalah basuhan yang melibatkan najis mughalladhah itu. Jadi itu contoh yang dikatakan tanah-tanah yang tanah yang musta'mal, tanah yang musta'mal. Jadi yang dikatakan syarat yang ketiga ni mestilah ianya bukan debu yang musta'mal, bukan debu yang musta'mal. Baik. Jadi yang dimaksudkan musta'mal itu dalam kitab Kashifatus Saja ni ada menyatakan, jelas disebut, Syekh sebut yang musta'mal minhu ni, musta'mal min at-turab fi raf'il hadas, pada mengangkat hadas ataupun pada tayamum untuk membolehkan solat inilah. Ma baqiya bi'udwin mamsuhin, apa yang melekat berbaki pada anggota yang telah disapu, itu yang kita maksudkan yang musta'mal. Okey, bukanlah falaisa bimusta'malin kal baqi bil ard, bukan yang duduk di atas tanah tu. Jadi yang dia di muka, yang telah bersentuh dengan muka untuk basuhan untuk sapuan yang wajib tadi, untuk sapuan yang wajib. Okey. Baik. Kemudian jelas itu maksud yang musta'mal. Dekat nota kaki tu ada sikit diterangkan, maka sebarang debu tanah yang telah digunakan untuk tujuan kesucian, maksud tujuan bersuci, kesucian tu kita sebut dengan makna bersuci, sudah tidak boleh digunakan sekali lagi untuk tujuan tayamum, kerana debu itu adalah debu musta'mal, iaitu debu yang telah digunakan. Maka seseorang tidak boleh bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang sebelum ini, yang ada pada anggota dia tu disapu-sapu balik, dihimpun balik, tak boleh. Dan debu tu mestilah debu yang telah menyentuh anggota lah. Itu yang dimaksudkan musta'mal tadi. Tak boleh lagi digunakan. Menggunakan debu tanah yang sebelum ini telah digunakan untuk menyucikan sembarang. Okey. Tidak boleh menggunakan debu tanah sebelum ini telah digunakan untuk menyucikan sebarang benda yang terkena anjing atau khinzir. Dia juga tidak boleh bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang masih melekat di tangan atau di mukanya, selepas daripada sapuan yang wajib tadi. Debu tangan melekat di tangan atau di mukanya yang sebelum ini telah digunakan untuk tayamum yang terdahulu. Apabila debu tersebut jatuh pula dari tangan dan mukanya, ini yang masih yang masih melekat dengan anggota tu, kalau yang tu dijatuh, yang itu juga masih tak boleh digunakan. Sebab apa? Itu yang dikatakan musta'mal. Dan debu itu juga tidak boleh digunakan untuk tayamum yang baru. Jadi pendek katanya musta'mal tu yang ma baqiya bi'udwin mamsuhin, yang melekat pada anggota yang telah disapu untuk tayamum itu. Kemudian syarat yang keempat Tuan Syekh sebut, tidak adalah
debu tanah itu bercampur dengan benda asing, seperti tepung dan sebagainya. Kalau bercampur tak boleh lah, sebab jadi dia akan ada kawasan yang mengenai tepung, ada kawasan yang tak kenal dengan sapuan tanah itu. Dia mesti dia tepung sepenuhnya. Apa-apa saya tepung lah, contoh hari ni simen ke, bedak ke, dan sebagainya. Walaupun sedikit, wa in qalla, walaupun sedikit. Sebab apa? Liman'ihi wusulu at-turabi ila al-udwi. Kerana dia akan menghalang lah, debu-debu tepung-tepung tu dia akan halang tanah daripada kena kawasan yang perlu disapu. Jadi tak boleh bercampur dengan benda-benda yang lain. Okey. Jadi tak boleh bercampur dengan tepung dan sebagainya. Yang kelima, syarat yang kelima ni, syarat al-qasdu. Syarat al-qasdu maksudnya orang tu sendiri yang dia menuju kepada tanah itu. Jadi bila dia menepuk, dia ambil tanah di tanah tu, itu maksud dia ada qasad lah. Dia ada qasad. Biasanya diberi contoh, kalau kita duduk tengah tanah, tempat kawasan tanah ni, angin kuat. Jadi angin kuat mai tu, dia debu dah terbang ke muka. Lalu dia pun terus berniat untuk membolehkan solat, istibahatis solat, tayammum untuk membolehkan solat. Jadi itu tak menjadi ataupun tidak diambil kira sebagai qasdun. Sebab apa? Sebab debu tu mai kat dia, dah melekat di badan dia. Jadi dia perlu, dia sendiri sebagai fa'il, pelaku pada tayammum tu, dia mesti mengambil tanah tadi. Tapi kalau kata debu tu mai, dia tahan tangan begini, dia tahan tangan, jadi debu melekat, itu masih ada unsur qasad. Masih ada unsur qasad pada orang yang ingin bertayamum itu. Kita tengok nota kaki tu. Maka orang yang bertayamum hendaklah berhasad, ada qasad untuk memindahkan debu dari tempat asalnya ke anggota tayamum. Ada atas tanah, kita pergi ambil dan kita alihkan ke anggota kita. Okey. Sekiranya perkara ini tidak berlaku. Contoh tak berlaku. Apa contoh tak berlaku? Seperti seorang yang berdiri di padang pasir ketika angin bertiup, supaya muka dan badannya terkena debu. Lalu dia pun meratakan wajah dan kedua tangannya dengan debu yang sudah melekat di muka dan kedua tangannya. Tayamum tersebut tidak sah. Tak sah. Angin tiup mai penuh kat muka tu, lepas tu dia cuma sapu saja. Tak boleh. Sebab tidak ada syarat qasad tadi. Tidak sah kerana dia tidak memindahkan debu dari tempat asalnya ke anggota tayamum. Namun sekiranya ketika angin sedang bertiup, dia buka tapak tangan, lalu tapak tangan yang berdebu ni dia tahan, dia ada menuju ke arah, atau dia ada qasad ke arah nak himpunkan debu tadi. Namun sekiranya ketika angin sedang bertiup, dia membuka tapak tangannya, lalu tapak tangannya berdebu atau bajunya telah berdebu, maka tayamum dengan menggunakan debu yang ada di telapak tangannya atau di bajunya itu adalah sah. Sebab ada unsur qasad di situ. Boleh lihat pada Hasyiah Imam Bajuri dan kitab Kasyifatus Sajar. Jadi perlu ada qasad, perlu ada qasad untuk melakukan ataupun melaksanakan tayamum tadi. Mesti dia sendiri menuju pada tanah itu dan dia alih bawa ke anggotanya, bukan debu tanah tu yang datang kepada anggota tubuhnya. Ini berbeza sikit dengan masalah wuduk kan. Kalau kita tengok dalam bab wuduk dan mandi wajib, apabila telah selesai niat pada mandi wajib ataupun pada wuduk, berlakunya al-inrisal. Al-inrisal tu maksudnya bukan dengan biduni bukan biduni fi'li fa'ilin, tanpa perbuatan orang yang melakukan. Contohnya dia dah selesai basuh muka, dia dah selesai basuh tangan, tiba-tiba ada orang siram air di kepala dia, sudah dikira dah, dia tidak ada qasad di situ, cuma berlaku sampai wusul al-ma', sampai air ke anggota wuduknya yang sudah sampai giliran anggota tadi, sudah sah sebagai
mengangkat hadas pada anggota tersebut. Kalau mandi wajib dia dah niat daripada awal, baru siram muka. Lepas siram tengok hujan turun, habis kena anggota badan dia. Itu sah untuk basuhan. Untuk bab wuduk dan mandi wajib ini al-inrisal memadai. Tetapi dalam bab tayammum, untuk mengambil tanah tu perlu pada qasdun, mesti ada fi'lu fa'il, mesti ada perbuatan daripada dia sendiri untuk mengambil tanah itu, memindahkan debu tanah itu ke anggotanya. Baik, syarat yang keenam, orang yang bertayamum hendaklah menyapu mukanya dan kedua-dua tangannya dengan 2 kali tepukan. Mesti 2 kali ambil, 2 kali ambilan ke atas debu tanah. Maka sekiranya orang yang ingin bertayamum, dia tengok kat nota kaki tu, menepuk kain serbannya yang lebar ke tanah yang berdebu. Bila dia tak kain serban yang lebar tu, jadi debu tanah tu akan melekat banyaklah. Jadi dia ambil sekali saja daripada bumi. Dia ambil daripada tanah tu, dia ambil debu tanah tu daripada permukaan bumi, sekali saja ambilan. Jadi dia ambil sebahagian daripada serban tu, dia sapu ke muka dia, kemudian baki yang lain dia sapu pula ke sebelah tangan yang kanan dan tangan yang kiri. Habis semua. Cuma satu ambilan, tak mencukupi, tidak menepati syarat. Jadi saya kata, maka sekiranya orang yang ingin bertayamum menepuk kain serbannya yang lebar ke tanah yang berdebu, lalu dia menyepu seluruh mukanya dengan sebahagian debu yang melekat di hujung pertama serbannya, hujung yang belah sini dia sapu muka. Okey. Seterusnya dia menyapu pula kedua-dua tangannya dengan debu yang ada di hujung yang kedua bagi serban. Dia guna sebahagian sini untuk muka, sebahagian lagi debu yang masih bersih tu yang ada di serban tu dia sapu pula di tangan dia. Tayammum tersebut adalah tidak sah. Tak sah juga. Sebab apa? Kerana tiada syarat yang melibatkan darbatain, mesti 2 kali ambilan, 2 kali. Maka hendaklah dia menepuk sekali lagi, tepuk sekali lagi serbannya ke atas tanah. Lalu dia menyapu tangannya sekali lagi, sekalipun yang disapu yang kedua ni hanyalah 1 jari. Poin dia, kita nak 2 kali sapu, 2 kali ambilan. Jadi kalau kata sekali sapu tu, dia ambil debu tu dia ambil dengan serban kan, dia lekatkan serban dia dekat lantai, di debu tu lekat. Jadi dia alih pun dia sapu serban dia, debu tu di muka dia. Kemudian dia ambil lagi, dia sapu tangan pula sebelah. Cuma dia ambil ambilan yang kedua, darbah yang kedua tu dia guna untuk sapu sebelah tangan saja ataupun sebahagian tangan saja, sudah memadai. Kita nak 2 kali ambilan, 2 kali darbah, 2 kali pukul, ini 2 kali ambil tanah. Walaupun pukulan yang kedua tu hanya digunakan untuk sebahagian daripada anggota tangannya, sebahagian tangan yang sebelah kiri ataupun sebahagian jari saja. Sebab apa? Sebab kita nak yang penting debu tu disapu sampai ke debu tanah tu disapu ke muka dan disapu ke tangan secara rata lah bagi kawasan anggota yang melibatkan anggota yang perlu disapu tu. Jadi asalkan berlaku 2 kali ambilan tanah, tak kisahlah yang kali kedua itu gunakan untuk sapu tangan seluruhnya ataupun digunakan untuk sapu sebahagian saja baki daripada tangan itu, sudah memadai. Ketika itu barulah tayamumnya itu dikira sah. Barulah tayamumnya dikira sebagai tayamum yang sah. Bagi syarat yang perlu pada darbatain, perlu pada 2 kali ambilan. Yang ketujuh, syarat yang ketujuh, orang yang ingin bertayamum hendaklah hendaklah dia hilangkan najis terlebih dahulu. Menghilangkan najis, yakni najis yang tidak dimaafkan lah, najis yang tidak dimaafkan yang ada pada mana-mana anggota badannya, pada mana-mana anggota badannya terlebih dahulu sebelum dia bertayamum. Kena hilangkan najis dulu. Maka sesiapa yang bertayamum, sebagai contoh, sedangkan di dadanya, sebagai contoh, ada najis yang tidak dimaafkan, yang belum dibersihkan lagi, tayamum yang telah dilakukannya adalah tidak sah. Tayamum yang dilakukannya itu adalah tidak sah. Jadi dia mestilah menghilangkan. Okey.
Jadi saya kata dalam kitab Kashifatus Sajah sebut yushtaratu fa yushtaratu 'ala al-mutayammimi taqdimu izalatin najasati. Hendaklah dia mendahulukan menghilangkan najis ghairil ma'fu anha. Okey, mesti dihilangkan daripada badan anggota wuduk daripada badan. Okey, sama ada daripada anggota kemaluan dan sebagainya. Jadi yang ini sebagai contoh, dia dah qada hajat, dia kena beristinja terlebih dahululah menggunakan batu ataupun tisu. Selepas itu selesai istinja dengan cukup syarat dan sifatnya, barulah dia boleh bertayamum, dan ketika itu barulah tayamumnya akan dikira sah. Sebab apa? Syarat dia mesti taqdim izalatin najasah, mesti mendahulukan membersihkan dan menghilangkan najis. Berbeza dengan wuduk. Kenapa? Wuduk, contohlah seseorang tu dia kencing, dia tak sempurnakan lagi membasuh kemaluan dia tadi, tak sempurna istinja lagi, tapi dia ambil wuduk dulu, dan wuduk tu sempurna. Sah wuduknya dari sudut mengangkat hadas. Sah wuduk dari segi mengangkat hadas. Cumanya yang baki sebelum sembahyang tadi, dia kena ingatlah anggota kemaluan tu perlu dibasuh ataupun perlu dihilangkan najis. Jadi dia buatlah macam mana kaedah sekalipun, kalau dia boleh basuh dalam keadaan tidak membatalkan hadasnya tadi, maka selesai. Ini dia boleh bawa dalam, dia boleh sembahyang. Sebab apa? Sebab wuduk tadi sah walaupun belum dia melakukan perbuatan izalatun najasah tadi. Berbeza dengan tayamum. Tayamum mesti didahulukan menghilangkan najis terlebih dahulu. Antara alasannya disebut kerana tayamum ini disebut taharatun dha'ifatun, satu taharah yang lemah. Jadi dia ada syarat yang lebih ketat lah. Dia ada syarat yang lebih ketat. Okey. Ini pada anggota pada anggota. Adapun pada baju dan sebagainya, baju dan tempat solat tidak menjadi syarat untuk sah tayamum. Dia hanya perlu hilangkan, perlu bersihkan najis daripada anggota tubuhnya. Okey. Jadi yang muktamadnya ataupun yang pendapat yang kuatnya adalah sekiranya seseorang tu bertayamum sebelum membersihkan najis di badan, maka tayamum itu tidak sah. Tidak sah. Okey. Okey. Jadi itu syarat yang ke-8. Syarat yang ke-7, mestilah menghilangkan najis terlebih dahulu pada badan. Pada badan. Baik. Syarat yang ke-8, orang yang ingin bertayamum, yang bertayamum dengan tujuan untuk solat lah, atau yang bertayamum untuk solat. Ini khusus untuk orang yang solat. Hendaklah dia, kalau kata dia itu orang yang tidak tahu arah kiblat, jadi dia perlu mendahulukan ijtihad kiblat dulu. Dia mesti mendahulukan syarat ma'rifatul qiblah dulu. Biasanya untuk isu situasi orang yang pergi ke satu tempat yang dia belum tahu arah kiblat ni, jadi nak solat, salah satu syarat sah solat mestilah ma'rifatu al-qiblah, ataupun yakin arah kiblat, ataupun dia kena ijtihad terlebih dahulu sekiranya tak sampai mencapai tahap yakin tadi. Jadi kena ijtihad dulu, cari tanda-tanda arah kiblat. Selesai dia laksanakan syarat untuk menentukan arah kiblat tadi dengan ijtihadnya, barulah dia boleh mula tayamum. Kalaulah tayamum untuk solat itu dilakukan sebelum dia berijtihad menentukan arah kiblat, maka tayamum tadi tidak sah. Tayamum tadi tidak sah. Dia mesti tentukan arah kiblat terlebih dahulu. Okey. Okey. Dan ikhtilaf dalam mazhab ni biasalah, ikhtilaf yang ada dalam mazhab, ini perkara biasalah. Kalau kita tengok dalam kitab Kashifatus Sajah tu disebut qala Ibn Hajar fil manhajil qawim, falau tayammama qabla al-ijtihad fiha lam yasih ala al-awjah. Kalaulah
dia tayamum sebelum ijtihad padanya ni pada arah kiblat, tidak sah mengikut pendapat yang lebih audah. Adapun qala Asy-Syarqawi hadza dhaif fa yasihhu at-tayammum ba'da dukhulil waqti, maka sah tayamum selepas daripada masuk waktu, walau qabla al-ijtihad fil qiblah, walaupun sebelum ijtihad dalam menentukan arah kiblat. Okey, ini biasalah kita ambil pendapat yang dengan dalam matan kita lah, kita pegang yang dalam matan dulu. Mestilah mendahulukan ijtihad arah kiblat terlebih dahulu sebelum dia memulakan tayamum. Kemudian syarat yang ke-9 untuk tayamum juga untuk orang yang bertayamum untuk menunaikan solat fardu. Orang yang bertayamum untuk menunaikan solat fardu mestilah menunggu. Ini solat waktu yang semasa ni dia kena tunggu tayamum itu selepas sudah masuk waktu. Dia mesti pastikan tayamum itu dilaksanakan setelah masuk waktu. Kalau dia tayamum dulu dengan niat untuk membolehkan solat fardu, ini solat fardu yang dia nak buat tu solat fardu yang semasa ni, tetapi waktu belum masuk, dia duduk tunggu nak masuk asar ni, dia pun tayamum awal dengan tujuan untuk membolehkan solat asar. Azan belum azan lagi, ini belum masuk waktu lagi, maka tayamum tu tidak boleh digunakan lagi. Yang tidak sah untuk dia guna supaya membolehkan solat fardu tadi. Mesti dilakukan setelah masuk waktu. Mesti dilakukan setelah masuk waktu solat. Okey. Jadi kena tunggu masuk waktu dulu barulah dia boleh bertayamum untuk membolehkan solat fardu yang nak didirikan solat fardu semasa itu. Kalau nak sembahyang asar tunggu masuk waktu asar dulu. Nak sembahyang zuhur tunggu masuk waktu zuhur terlebih dahulu. Adapun tayamum untuk qada tak ada masalah lah. Tayamum untuk qada, tayamum untuk solat sunat dan sebagainya, maka tak ada masalah, tak terlibatlah dengan nak tunggu masuk waktu solat fardu ni. Dia ketika mana dia hendak melaksanakan solat qada tadi pada bila masa, maka tayamum lah. Cuma dia kena ingat syarat yang ke-10. Syarat yang ke-10, orang yang bertayamum hendaklah bertayamum untuk setiap kali ibadat fardu. Mestilah dia tayamum untuk setiap kali ibadat fardu yang didirikan. Maksudnya selepas habis satu solat fardu, dia kena tayamum lagi sekali untuk solat fardu yang seterusnya. Okey. Dia mestilah lakukan tayamum untuk solat yang seterusnya. Contoh bagi yang paling jelas ni, dia ada solat-solat yang belum qada. Jadi selepas dia ada jadual qada dia tadi, dia habis sembahyang fardu yang semasa, jadi dia pun nak buat solat qada yang solat-solat qada yang masih berbaki. Jadi dia kena tayamum lagi untuk solat qada yang seterusnya. Habis solat qada itu dia nak qada yang lain lagi, tayamum lagi untuk solat qada yang seterusnya. Begitu juga dengan masalah khatib yang berkhutbah Jumaat. Dia tayamum yang pertama untuk khutbah Jumaat. Kemudian sebelum solat fardu Jumaat, dia mesti tayamum lagi sekali untuk solat pula. Tayamum untuk membolehkan solat Jumaat. Kita tengok dekat nota kaki itu disebut, maka seseorang khatib pada hari Jumaat, contohnya, hendaklah bertayamum sebanyak 2 kali. Sebab apa? Satu tayamum hanya boleh digunakan untuk satu fardu. Akan tetapi nawafil, solat sunat, amalan-amalan sunat yang lain, tidak ada limit pada dia. Tak ada limit. Yang ada limit adalah pada ibadat fardu. Maka seseorang khatib pada hari Jumaat, contohnya, hendaklah bertayamum sebanyak 2 kali apabila air tidak ada. Kali pertama untuk berkhutbah, sebab khutbah ini juga satu fardu dan satu syarat sah Jumaat tadi, dan mestilah dilakukan dalam keadaan bersuci. Dan kali kedua pula untuk mendirikan solat Jumaat. Okey, dia kata orang yang menunaikan umrah pula hendaklah bertayamum sebelum dia melakukan tawaf. Sekiranya air tidak ada, sekiranya dia ingin mendirikan solat fardu, dia hendaklah bertayamum sekali lagi.
Sebab tawaf untuk umrah itu adalah tawaf yang rukun. Jadi selesai tawaf rukun tadi, dianggap selesai satu fardu. Maka kalau dia nak buat solat fardu pula, dia mesti bertayamum lagi sekali untuk solat fardu yang berikutnya. Begitu juga dengan jamak takdim ataupun jamak takhir. Selepas selesai satu solat, maka dia pergilah segera, khususnya jamak takdim ini yang ada susunan tertib dan mualah itu, selepas habis bagi salam, tayamumlah untuk solat yang kedua pula, solat yang berikutnya. Dan itu tidak memisahkan kadar mualat tadi. Kerana apa? Kerana kadar mualat itu fasil antara dengan kadar melakukan solat-solat sunat yang ringkas. Melakukan 2 rakaat solat sunat yang ringkas, di jumlah kita masa untuk kita tayamum itu, maka dia tidaklah mengambil masa yang lama. Jadi perlu untuk khotib mestilah melakukan 2 kali tayamum untuk khutbah dan juga solat. Begitu juga untuk solat fardu semasa dan solat qada dan sebagainya, dan juga untuk yang contoh umrah dan juga orang yang nak menunaikan tawaf tadi, dan kemudian dia nak tunaikan solat fardu pula. Semuanya itu perlu kepada setiap satu fardu satu tayamum sahaja yang boleh digunakan. Jadi kita pun dah masuk waktu asar. InsyaAllah cukup setakat ini dulu untuk pembacaan hari ini. Mana-mana yang mungkin ada yang kurang jelas ataupun kurang lagi penjelasannya, itu insyaAllah kita bawa ke minggu hadapan. InsyaAllah masih lagi dengan jadual yang sama. Anggaran masa lebih kurang 3.5 sehingga ke 4 suku, lebih kurang gitulah, sama ada 3.5 3.40 ke waktu asar ni insyaAllah. Wallahu alam. Saya mohon maaf atas salah dan silap pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi